Baru mula balik. Ya. Tadi terputus sekejap ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah nada ayat ini berupa satu kekesalan. Laula. Kenapa tidak? Jadi kita bayangkan ya, selama sebulan berita itu tersebar, tidak ada seorang pun hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terfikir untuk meminta daripada mereka yang menyebarkan berita palsu ini mengemukakan dalil. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut bahawa sesiapa yang menuduh dan tidak mendatangkan 4 saksi, maka sebatlah mereka 80 kali. Tetapi dalam kes ini tidak ada pihak yang membuka mulut untuk meminta para penuduh ini membawa saksi. Jadi sekiranya mereka tidak mendatangkan saksi 4 orang, maka mereka di sisi Allah adalah pendusta. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa hukum Islam dibina di atas dasar bukti yang zahir. Jadi walaupun mereka katakan seseorang itu, mereka tuduhan itu benar umpamanya, seorang lelaki ataupun seorang Islam ini, dia benar-benar melihat seseorang melakukan perbuatan zina. Tapi dia tak ada saksi. Bila tak ada saksi, dia dari segi hukumnya dia berdusta. Tidak menafikan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kerana hukum di dunia ini dia berdasarkan kepada saksi dan bukti. Jika tak ada bukti, maka dari segi undang-undang, pendakwa itu, orang yang mendakwa itu dianggap berdusta. Sedangkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak berlaku di dunia ini. Jadi kalau dia betul-betul dusta, menurut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan dikenakan hukuman di akhirat. Di dunia ini hukumnya berlandaskan kepada dalil dan bukti. Jadi ini telah menjadi ijma' ulama' bahawa hukuman di dunia berdasarkan kepada apa yang zahir. Yang tersembunyi itu kita serah kepada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah lah yang akan mengendalikan hamba-hambanya di akhirat nanti. Yang hukuman terhadap hamba-hambanya yang berdusta di akhirat nanti. Ya, dalam hal ini Imam Bukhari ada meriwayatkan kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika baginda menjadi khalifah. Ya, Sayyidina Umar berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya wahyu telah terputus. Dan sesungguhnya sekarang ini kami akan menerima kamu berdasarkan kepada amalan zahir kamu. Sekiranya pada zahirnya kamu baik, maka kami percaya kepada kamu. Dan tidak ada masalah dalaman kamu, rahsia kamu bukan urusan kami. Allah yang akan menghisapnya. Sekiranya pada zahirnya kamu beramal buruk, maka kami tidak menerima kamu dan tidak percaya kepada kamu. Dan kami serahkan segala rahsia kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau amalan kamu buruk, maka kami tidak percaya kepada kamu, walaupun kamu berkata dalam hati kami baik." Itu orang kata, kalau orang kata iman dalam hati, bukan ukuran pada tudung, pada luaran, itu tak betul. Ya, jadi bukan tak betul, maknanya kita tidak boleh terima. Iman dalam hati itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya menilai seseorang berdasarkan kepada zahirnya, bukan berdasarkan kepada apa yang ada dalam hatinya. Sebab apa yang ada dalam hati itu hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala, rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah dalam kes qazaf ini, sekiranya seseorang itu menuduh orang lain dan dia tidak dapat mengemukakan 4 orang saksi, maka dari segi hukumnya dia adalah berdusta. Sama ada dia benar atau tidak dalam tuduhan itu, dia tetap berdusta di sisi undang-undang Islam kalau dia tidak dapat mengemukakan 4 saksi.
InsyaAllah. Jadi seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat yang ke-14, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afattum fihi azabun azim. Sekiranya tidak ada kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, nescaya kamu ditimpa azab yang besar kerana pembicaraan kamu tentang berita palsu itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apakah azab sengsara yang akan menimpa umat Islam sekiranya tidak ada kurnia dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maksudnya kalaulah Allah tidak membersihkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, maka kemungkinan sampai sekarang orang tidak akan mempercayai kebenaran dan kesucian Islam ini. Itu adalah suatu azab, suatu bencana, suatu keburukan yang tidak ada tolok bandingnya. Ya, begitu juga kalau tidak kerana rahmat Allah mensyariatkan hudud, mensyariatkan hukuman had di dunia ini, nescaya orang-orang yang terlibat dengan fitnah ini akan menerima azab di akhirat yang jauh lebih teruk, yang jauh lebih perit berbanding dengan hukuman di dunia ini. Jadi bermacam-macam keburukan yang akan menimpa umat Islam sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan rahmatnya. Dan di antara rahmat Allah juga di sebalik peristiwa ini adalah memberikan kita keyakinan betapa teruknya, betapa buruknya fitnah qazaf ini, dan dia tidak boleh dipermain-mainkan kerana mangsanya bukan saja sebarang orang, malah boleh menjadi mangsanya boleh menimpa orang yang paling suci di dunia, rumah tangga yang paling bersih, ya, iaitu rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi sepatutnya ini menjadi pengajaran kepada kita semua bahawa qazaf bukanlah suatu perkara yang enteng, yang senang-senang boleh kita permain-mainkan. Seterusnya firman Allah, istalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa fi wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Ingatlah di waktu kamu menerima berita palsu itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit jua, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Jadi kita lihat, ya, pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan istalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum. Jadi Allah ulang dua kali. Kamu terima berita palsu itu dari mulut ke mulut, dan kamu berkata dengan mulutmu. Jadi seolah-olah masyarakat yang menerima berita itu seolah-olah dia ambil mulut je. Jadi dia tak sampai ke akal dia, tak sampai ke hati dia. Jadi maknanya dia dengar orang cakap, terus cakap. Dengar orang cakap, terus cakap. Maknanya tak bawa ke hati, tak bawa ke akal untuk berfikir, untuk menimbang, betul ke ni? Logik ke tidak ni? Ada ke bukti? Jadi maknanya tidak ada pertimbangan langsung, ya, tidak ada seolah-olah tidak sensitif. Dengar cakap. Jadi itu yang kita dapat faham daripada ungkapan ini. Maknanya berita ini mereka sebarkan seolah-olah tanpa menggunakan akal yang waras, ya, tanpa menggunakan hati, tanpa dipertimbangkan oleh hati yang beriman itu. Jadi seolah-olah mereka menganggap hal ini remeh, hal ini kecil, tapi sebenarnya dia sangat besar akibatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala menegur mereka, walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita palsu itu,
sekali-kali tidaklah layak bagi kita memperkatakan ini. Maha suci Engkau ya Tuhan kami, ini adalah dusta yang besar. Ya'izukumullahu an ta'udu limithlihi abada in kuntum mu'minin. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi ada setengah ulama berpendapat sekiranya seseorang mengulang tuduhan yang sama terhadap Aisyah radhiyallahu anha, ya sehingga ada ulama yang berpendapat orang itu patut dibunuh kerana bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah membersihkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dan telah terbukti kesuciannya dengan pengakuan Allah sendiri. Kalau ada sesiapa lagi yang berani meragui kesucian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, maka seolah-olah dia dengan jelas menentang ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Lantaran itu dia layak dibunuh. Ya, ini satu pendapat yang dikemukakan oleh Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Wa yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi sebelum kita teruskan ayat yang berikutnya, daripada cerita yang disampaikan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha yang telah kita ceritakan secara terperinci dalam siri sebelum ini, ya, dan juga orang-orang yang telah dikenakan hukuman had oleh Nabi SAW yang terdiri daripada 3 orang, ya. Nyata di sini bahawa walaupun berita ini tersebar dengan meluas selama sebulan, ya, kita dapati hanya 3 orang sahaja yang benar-benar terbukti terlibat menyebarkan berita bohong ini. Jadi masyarakat Islam yang mendengar, sebenarnya mereka dengar tapi mereka tak sebar. Mereka dengar, maknanya dalam hati itu antara percaya tak percaya, tapi mereka berjaya mengawal mulut mereka daripada turut menyebarkan berita itu. Jadi itu kita dapat bayangkan, ya, disiplin yang ada di kalangan masyarakat Islam ketika itu. Mereka tidak mudah, ya, menyebarkan berita palsu itu, sehingga kan yang terbukti hanya 3 orang. Jadi yang cukup bukti barulah Rasulullah hukum. Jadi yang lain-lain itu tak ada bukti, tak cukup bukti untuk dihukum. Jadi sebab itu tidak ada yang dikenakan hukuman lebih daripada 3 orang. Dan begitu juga mungkin kita kata boleh kita jadi buktilah bahawa yang suka bawa cerita bohong ini tidak semestinya orang perempuan, ya. Jadi yang dihukum 3 orang itu seorang perempuan, 2 laki-laki. Jadi tertolaklah orang kata orang perempuan ni yang becok sangat, yang suka bawa cerita palsu ini. Ya, rupa-rupanya orang laki-laki pun ada, ya. Dan begitu juga kita dapati madu-madu Aisyah sendiri, tidak ada seorang pun yang terlibat. Kita tahu bahawa Aisyah ni ramai madu. Madu yang pahit itulah, ya, bukan madu manis tu. Jadi kalau biasanya lah, ya, biasanya madu-madu ini memang sangat cemburu kepada madu-madunya. Tidak ketinggalan isteri-isteri Rasulullah SAW yang merupakan madu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah berkata sendiri, ya, dari mulut Aisyah berkata, orang yang paling teruk, ya, yang paling kuat cemburu di antara isteri-isteri Nabi SAW yang selalu berebut kasih dengan Aisyah, yang paling kuat cemburunya ialah Zainab binti Jahsh, adik-beradik kepada Hamnah, yang turut menyebarkan berita palsu ini. Zainab radhiyallahu anha ditanya oleh Rasulullah SAW ketika berita itu sedang tersebar. Rasulullah tanya Zainab, apa pendapat kamu tentang Aisyah? Jadi kita bayangkan Zainab yang sangat-sangat cemburu kepada Aisyah ini. Apa jawapannya? Demi Allah, aku tidak tahu tentang Aisyah kecuali baik.
Jadi Aisyah sendiri mengakui bahawa Zainab sangat cemburukan dia, selalu berbuk kasih dengannya, tapi kerana waraknya Zainab tidak terlibat dengan berita palsu itu. Jadi itulah akhlak mulia isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang kata dalam keadaan biasa, madu-madu lain, inilah agaknya peluang untuk mereka hentam Aisyah. Kerana selama ini mereka cukup-cukup cemburu terhadap Aisyah radhiyallahu anha yang kelihatannya lebih dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau Zainab yang sangat cemburu itu pun tidak dapat menjaga lidahnya daripada memburuk-burukkan Aisyah, daripada percaya kepada berita palsu itu, apalah lagi isteri-isteri yang lain. Saudah umpamanya yang memang rela gilirannya diberi kepada Aisyah sebab dia tahu Rasulullah memang sukakan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kita tengok keseluruhan madu-madu Aisyah benar-benarlah layak dipanggil Ummul Mukminin, yang mereka sebenar-benarnya telah mencapai kemuncak kemuliaan akhlak yang begitu tinggi, yang mana walaupun mereka cemburu terhadap Aisyah, tapi mereka tetap mengakui kesucian dan kebersihan Aisyah radhiyallahu anha, dan mereka tidak mengambil kesempatan untuk merendah-rendahkan Aisyah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak adalah nak ambil kata, padanlah muka Rasulullah, selama ini sayang sangat ke Aisyah, tengok apa yang Syadah buat. Jadi tak ada di kalangan isteri-isteri Rasulullah yang berkata begitu, sebab mereka cukup kenal dan cukup tahu Aisyah radhiyallahu anha, seorang wanita suci yang beriman, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Aisyah akan melakukan perbuatan terkutuk itu. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi ayat ini walaupun diturunkan khusus tentang peristiwa yang menimpa Aisyah radhiyallahu anha, iaitu Allah menyebut orang-orang yang suka agar perbuatan keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Jadi yang suka menyebarkan berita buruk, berita palsu tentang Aisyah ini. Jadi orang yang suka tersiarnya berita buruk, berita palsu, berita jahat, bagi Allah ancam mereka dengan seksa yang pedih di dunia, iaitu kena had 80 kali dan 80 kali sebat, dan di akhirat seksa yang lebih pedih lagi jika mereka tidak bertaubat. Jadi walaupun zahirnya ayat ini khusus tentang berita itu, tentang peristiwa itu, tetapi maksud ayat ini adalah umum. Ertinya sesiapa saja yang ada kecenderungan menyebarkan berita-berita palsu, berita-berita bohong, perkara-perkara fahisyah di kalangan orang yang beriman. Jadi ini adalah, pada pendapat saya, yang sangat relevan dengan ayat ini ialah orang-orang yang bekerja dalam bidang media, pemberita, wartawan, penyiar. Kalau mereka memang suka dan sengaja nak siar, nak sebar berita-berita bohong, berita-berita palsu, perkara-perkara mungkar, perkara-perkara keji dalam masyarakat, ingat ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala ini di dunia dan di akhirat. Balasan di dunia mungkin mereka tak dikenakan hudud sebab tidak ada orang yang melaksanakannya, tetapi cukuplah penderitaan dengan moral masyarakat yang kian runtuh dan merudum dengan sebab berita-berita yang mereka siarkan dalam media mereka. Mereka siarkan perkara-perkara lucah, perkara-perkara yang keji, yang menjadi ikutan, yang menjadi
budaya yang di apa yang ditiru oleh masyarakat. Siapa yang bertanggungjawab? Sudah tentu orang yang menyiarkannya. Jadi ini awas ya, orang yang bekerja di medan media ini, pastikan apa yang anda siarkan bukan perkara-perkara bohong, bukan perkara-perkara keji yang boleh menjadi sebab kepada runtuhnya akhlak masyarakat. Kerana bagi anda, siksa yang pedih di dunia dan di akhirat hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang Maha mengetahui. Tetapi sekiranya Allah telah mengancam dengan siksaan itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memungkiri janjinya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui pedihnya siksa itu. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui buruknya kesan berita-berita bohong, berita-berita keji itu, sedangkan kamu tidak mengetahui akibat yang sebenar-benarnya. Jadi, marilah sama-sama kita insaf, marilah sama-sama kita jaga mulut-mulut kita, lidah-lidah kita daripada memperkatakan perkara yang keji, daripada menyiarkan berita-berita bohong, daripada suka menyebarkan perkara-perkara yang boleh merosakkan dan boleh meruntuhkan akhlak masyarakat. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sambung firman-Nya dengan berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Dan sekiranya tidaklah kerana kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua, dan Allah Maha penyantun dan Maha penyayang, nescaya kamu akan ditimpa azab yang pedih. Maknanya terselamatnya kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala sama ada di dunia dan akhirat adalah semata-mata bergantung kepada rahmat dan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah tidak kerana rahmat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menimpakan azab yang pedih bukan sahaja kepada orang yang melakukan kemungkaran, malah kepada orang yang menyebarkan kemungkaran itu dan kepada orang yang suka mendengar kemungkaran dan suka menyebarkannya. Semuanya akan terkena azab yang pedih kalaulah tidak kerana rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita hanya akan terlepas daripada siksa Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada rahmatnya ialah dengan kita sendiri memelihara diri kita daripada terlibat dengan perkara-perkara keji dan mungkar ini, menjauhkan diri kita daripada